kamu semua, okey, kamu semua dikehendaki menulis dalam buku panjang kamu. Sila keluarkan buku panjang kamu. The first job, sila keluarkan buku panjang kamu. Kita tak perlu nak lihat soalan semua. Saya tak nak lihat soalan semua. Cikgu tak nak lihat. Cikgu nak bantu kamu saja. Okey. First, yang pertama, cikgu hendak kamu bacakan dia punya tajuk. Bacakan tajuk semua. Dia sini bacakan. Pelajar 3 menunjukkan suatu eksperimen untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Okey, sila tuliskan tujuan dalam buku kamu. Okay, we are going to write the format. So you write like this, tujuan. Sudah tulis tujuan? Sudah, Sir. Okay, so apakah tujuan dia? Cikgu dah beritahu beberapa kali. Nah, tulis yang ini saja tujuan. Untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Okay, sekali lagi ya, cikgu beritahu. Untuk mengkaji kesan cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Okey, kalau mereka minta pernyataan masalah. Okey, tuliskan. Selepas kamu salin, kamu beritahu dengan saya. Sudah, Sir. Okey, sekarang mana-mana eksperimen kita kena lakukan berdasarkan daripada pernyataan masalah. Boleh kamu faham? Boleh kamu faham? Boleh. Bermaksud you takkan buat satu eksperimen. You ni bukan bodoh. Bukan kita tidak ada kerja. Kita ada satu masalah. Boleh kamu faham? Kita ada satu masalah. Apna உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்தனால தான் you are going to do this experiment. Okay? So kita ada satu masalah, sebab itu kita buat ini eksperimen. Maka apakah masalah kita? Hello, excuse me, apakah masalah kita? Sesiapa boleh try? Pertumbuhan mikroorganisma. Okey, cikgu beritahu macam ni. Ini potong, cikgu tengok cikgu ajar macam mana ini potong. Adakah, jawapan dia, adakah, okey, adakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Adakah cahaya mempengaruhi? Adakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Adakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? Itu adalah pernyataan masalah ya. For those miss this class is very worse because I don't do the similar one again. Rugi mereka yang tak dapat masuk hari ini. So faham Boleh kamu faham? Okey, daripada tujuan kita kena letak kata tanya di depan. Kata tanya nak adakah, bagaimanakah, mengapakah, kata tanya இருந்தால் pernyataan masalah. Okey, adakah cahaya mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma? ஆமா இல்லையா? அப்படின்றது நீங்க எழுதுவீங்க. அப்ப அதுதானே क्वेश्चन. அதுதானே நமக்கு பிரச்சனை. லைட்ஸ் வந்துட்டு pertumbuhan மைக்ரோஆர்கானிசமாக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? That's a question, right or not? அந்த மாதிரி ஒரு क्वेश्चन நம்மளோட மைண்ட் செட்ல இருந்தனால தான் we do this experiment. You understand now? அப்ப நம்ம யோசிக்கிறோம், தண்ணி வேணுமா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு? அப்படி நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்றோம். ஓகே, லைட் வேணுமா மைக்ரோ ஆர்கானிசம்க்கு? அப்படி சொன்னா நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்க்கறோம். ஒன்னு வந்துட்டு லைட்ல வச்சு பார்க்கறோம், ஒன்னு வந்து இருட்டுல வச்சு பார்க்கறோம். That's what we are going to do. Right or not? Right or not? Boleh kamu faham? Maka itu adalah pernyataan masalah. Okay, pernyataan masalah தான் அதுல இருந்து தான் நமக்கு tujuan வரணும். பார்க்க போனா the first we must write. Actually பார்க்க போனா pernyataan masalah தான் முதல்ல வரும். Then follow by the tujuan. Then third one is hypothesis. Write this hypothesis now.
Third one is hypothesis, right there. Sudah? Sudah, sir. Sir. Okay. So, is there siapa tahu tak bagaimana tulis hypothesis? Is there anyone knows? Knows or don't know? I don't know. It's okay. I come and teach you. Okay, that's my job. Okay, hypothesis. Lepas tu selang beberapa garisan. Mungkin 1 garisan, 2 garisan, 3 garisan. Ya. Selang 3 garisan kita pergi kepada yang keempat. Okay, selang 3 garisan kita pergi kepada yang keempat, iaitu pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah yang pertama adalah apa? Beritahu, buka mulut beritahu. Pemboleh ubah yang pertamanya adalah apa? Pemboleh ubah dimalarkan. Dimalarkan dulu ke dimanipulasi dulu? Dimanipulasi. Ya, dimanipulasikan dulu. Always dimanipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kedua? Pemboleh ubah bergerak balas. Bergerak balas. Ya, sila buka mulut. Baru you punya kelas rasa excited sebab you orang memang macam mana nak kata bergerak balas. Bergerak balas, cikgu ada tanda dari atas. You orang tulis penuh, full, dimalarkan. Okey, sebab kita tak tahu apa tu hipotesis, tak apa, kita buat pemboleh ubah dulu. Okey, pemboleh ubah. Saya nak tanya di sini. Apakah pemboleh ubah? Okey, di sini ya. Apakah pemboleh ubah? Okey, yang kamu boleh beritahu. Siapa? Dimanipulasi. Dalam ini situasi apa tu dimanipulasi? Kesan cahaya. Kesan cahaya. Ada orang sudah beritahu kesan cahaya. Selain daripada itu? Okey, pertumbuhan bergerak balas? Pertumbuhan Pertumbuhan mikroorganisma. Okey, pertumbuhan mikroorganisma. Boleh? Okey, boleh tak kamu tulis dekat sana? Dimalarkan? roti lembab. Roti lembab. Okey, tuliskan roti lembab. Korang nak jadi hebat. Very good. Kehadiran mikroorganisma. Saya punya layan, jangan salin dulu jangan salin cikgu pun jawapan dulu Kamu tadi kata pertumbuhan mikroorganisma, roti lembab, you ke itu saja. Okey, dimanipulasi. Kemungkinan apa nampak? Satu di gelap, satu di dalam cahaya terang. Okay, so dimanipulasi. Kesan cahaya. Kesan cahaya. You know what's kesan cahaya na? Kesan cahaya na ஒளியின் விளைவு. அந்த இடத்துல என்னத்தை நம்ம ஒளியின் விளைவு எடுத்துச்சோம். So kehadiran cahaya, அதாவது kesan cahaya, your word is right. நீங்க டைரக்டா அப்படி எழுதக்கூடாது. Sir already train you one. Okay, I already told you many times. Kesan cahaya, yes. அது வந்துட்டு இன்டைரக்டான விடையை கொடுத்துருச்சு. So அது எப்படி நம்ம டிமனிபுலேஷன்ல எழுதலாம்? You Berbeza cahaya. Apa? Cahaya, keadaan bilik. Keadaan bilik, very good. Keadaan bilik, kehadiran cahaya. You understand? Kehadiran cahaya na ஒரு இதுல வந்து cahaya hadir. Okay? Okay, இங்க வந்து kehadiran cahaya. Okay, I try to make you understand first. Kehadiran cahaya எழுதுறோமே. Okay, wait. Don't write anything. Kehadiran cahaya. Okay, kehadiran cahaya. Sir, sudah tulis di sini kan? Selepas saya sudah tulis, kenapa saya tulis kehadiran cahaya? Nampak di sini ya. Sini ada cahaya, sini gelap. Bila cahaya hadir, dia terang. Bila
cahaya tak hadir, kita panggil dia gelap. Amal ya? Apa kehadiran cahaya முடியும், berlainan bilik முடியும். Lagi வேற எதாவது ட்ரை பண்ணுங்க. I want you to try. Come on, you must try. நீங்க ட்ரை பண்ணாதான் you can write confidently your science question after this. Come on, anybody who want to try? கehadiran cahaya எழுதலாம். லினிஷா என்ன சொன்னீங்க? keadaan bilik. keadaan bilik. Okay, so bergerak பாத்தீங்கன்னாக்கா okay, pertumbuhan microorganism. Okay, அது முடியும். நீங்க kehadiran microorganism எழுதனாலும் பரவாயில்ல. நேரா என்னது either one. நீங்க கிசான் சாயை எடுக்க கூடாது. ஏன் சார் கிசான் சாயை எடுக்கக்கூடாதுன்னா பிகாஸ் அது கொஞ்சம் ஒரு ஓகே அறவே தெரியல. இங்க border pass யாருக்கு வேணும் நான் அதை எழுத சொல்லுவேன். Because I targeting you people for A. So A people student writing in a very different way. கிசான் சாயை அது எப்படி இங்க வரும்னா கஹாடிரான் சாயன்னு மாத்தி எழுதுங்க. நான் கூட பாங்க இந்த pertumbuhan microorganism மாத்திட்டீங்களா கஹாடிரான் microorganism போட்டிருக்கேன். That's what we call as unique. Okay, so நீங்க இந்த இடத்துல இந்த pertumbuhan வந்து microorganism எழுத போறீங்க. You may most allow pertumbuhan எழுத போறீங்களா? You may write, no issues. ரொத்திலும்பா கஹாடிரான் சாயை. Okay, இத வச்சு தான் hypothesis எழுதுறோம். Okay, இத வச்சு தான் hypothesis. I say Devashini's line is not stable. Very important. Hold on everybody, hold on. Sasi, you there, right? You can hear me, right? Sasi, Adriana, next year should have a A. Okay, Adriana. Okay, sir. All right. Okay, so Deva. I see Deva is missing. Okay, sir. All right. So hold on. Deva is listening. Deva's line is not stable. She will be come back in. Oh, new spectacle. Woo. Linisha, new spectacle. Okay, so where is this? Okay, tak apa. Kita teruskan. Nanti sebab ini Cikgu record, Cikgu akan uploadkan nanti dalam kita punya YouTube. Okay, nanti you boleh listen back. Okay, so alright. Sekarang macam ini. Hipotesis adalah kaitan dengan manipulasi dan bergerak belas. Everybody. Kamu kena tuliskan apa yang berlaku kalau manipulasinya dan kesannya kepada bergerak belas. Directly. Hello? Boleh confirm? Okay, boleh confirm tak? Okay, saya ndak, kamu salin, kamu kena kaitkan, mengaitkan. Okay, listen, mengaitkan, okay, dimanipulasi dengan bergerak belas anda. Bagaimana kamu nak mengaitkan di sini? How you going to relate it? Kehadiran cahaya, okay, kehadiran cahaya ko. Oh, sudah lari ya, this one. Okay. Okay, sekarang kehadiran cahaya. How you are going to write hypothesis? அப்பனா ரெண்டு ரிலேட் பண்ணி எழுதணும். ரொம்ப நேரமா யோசிக்காதீங்க. Try and error. Thiru, try. Sir, semasa situasi yang gelap, pertumbuhan mikroorganisma akan meningkat. Okay, very good. Good try. Adriana, very good. Thiru. Now you guys can try at least. Later I will be give you the perfect answer. All right, Adriana, try. Sasi, you also try. You can chat me there. Okay, Adriana, try. How to try? Linisha, Deva, anyone? Come on, try. See, Thiru also can try already. You guys must try. Pertubuhan mikroorganisma berkadar langsung dengan kehadiran cahaya. Oi, tak boleh. Linisha, you nampak tak? Cahaya tak ada mikroorganisma. So kehadiran berkadar terusனா அந்த லைட்டோட இன்டென்சிட்டி ஏற மைக்ரோஆர்கானிசம் நிறைய வருதுன்னு சொல்றீங்க. ரைட்டா? ராங் ஆச்சே. Right or not? ஏன்னா இருட்டில் தானே வந்துட்டு மைக்ரோஆர்கானிசம் வருது. So you make okay, அது ஒரு ஜெனிஸ் ஹைபோதீசிஸ். Very good. But ஆனா அது இதுக்கு suitable இருக்காது. It's more to data science. Okay, Devashini.
Cepat. Mengkaji kehadiran cahaya ke atas pertumbuhan mikroorganisma. அது வந்து mengkaji சொல்லிட்டீங்க. When the word is mengkaji, it is tujuan. Hypothesis. Okay, now I tell you. Okay, sorry ya, just now you must write this as well. Tumpu kuning. So kehadiran tumpu kuning எழுதிருந்தா இன்னும் beauty. அந்த bergerak belas. Kehadiran masa எழுதிருந்தா இல்லையா? Kehadiran tumpu kuning. இல்லனாக்கா kehadiran tumpu kuning pertumbuhan mikroorganisma கூட ஓகே தான். Okay, so hypothesis இப்ப எப்படி எழுதுறதுனாக்கா, okay, you must write like this. Directly you go for the point. Okay, directly go to the point. So di kita ada dua situasi sekarang, dalam cahaya terang, dalam gelap. Mana satu yang kamu nak pilih? Gelap. Gelap. So gelap, apa yang dia punya bergerak belas yang kamu undak? Pertumbuhan mikroorganisma kan? Okay, so dalam keadaan gelap, pertumbuhan mikroorganisma menjadi banyak, menjadi padat ataupun meningkat. Okay, dalam keadaan gelap, okay, pertumbuhan mikroorganisma meningkat. So take this piece, combine and relate and write it. Okay, so add the word roti in front. Roti yang ataupun roti di dalam keadaan gelap. Roti di dalam keadaan gelap. Roti di dalam keadaan gelap mempunyai pertumbuhan mikroorganisma yang padat ataupun mempunyai pertumbuhan yalah padat ataupun meningkat pun boleh. Pertumbuhan mikroorganisma meningkat pun boleh. So hypothesis எழுதிட்டீங்களா? So you guys can go for like number one is your right tujuan, second one is pernyataan masalah, third one is hypothesis, fourth one is pemboleh ubah.